biasa mula ni ya, kita mulakan terlebih dahulu ya, dengan doa umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Bertemu kita lagi dalam sesi kelas asas i'rab dan juga terjemahan ayat-ayat Al-Quran dan tadabbur ringkas ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita bersama dengan tuan-tuan untuk sesi yang ke-61 29 bulan 6 ni. Jadi untuk sesi malam ni tuan-tuan, ya, kita nak bincang, kita nak berkongsi tentang luar daripada surah, tentang kita kata luar daripada surah yang mana maklumat itu sebenarnya kita belum lagi pernah bincang, ya. Cumanya kita boleh bincanglah untuk sesi malam ni, dan yang maklumat tu saya dah pernah kongsi dalam kelas-kelas yang lain. Cuma untuk kelas asas i'rab Rich Qiraat Center Rabu malam ni, saya kira dengan tuan-tuan kita masih lagi belum ada kesempatan kita kongsi. Jadi malam ni lah baru kita boleh ada waktu kan untuk kita kongsikan maklumat yang kita rancang untuk kita kongsi itulah. Baik, maklumat berkaitan apa sebenarnya? Kalau ibu ayah perasannya, ada beberapa tajuk, ada beberapa ketika kadang-kadang kita ni masuk kepada perbincangan luar daripada surah, kan. Misalnya kita kata kalau kita ingat lagi lah, ya, sebelum ni ada beberapa minggu, boleh tengok dalam rakaman di Facebook Rich Qiraat Center, boleh tengok juga di YouTube, ya. Ada beberapa minggu tu kita bincangkan dengan tuan-tuan, kita kongsikan lebih kepada gaya bahasa lah, ataupun kita kata kehalusan kata, ya, dalam Al-Quran. Ada, kalau imbas balik, banyak jugalah kita dah pernah kongsi dengan tuan-tuan dalam slot Rabu malam, ya. Contohnya kita ada macam satu minggu tu kita ada bincang beza makna antara perkataan amila, ya, amila dengan fa'ala, ya. Meskipun dua-dua kita kata maksudnya tahulah, ya, tahu, buat, ya, buat, ataupun mengerjakan, melakukan. Tapi ada pada minggu berkenaan kita bincang tu, kita berikan dia punya tafriqul makna, kan, dia punya perbezaan makna. So macam kita nampaklah kan, bila waktu ayat Quran ni guna amilah, bila waktu ayat Quran ni guna fa'ala, dan banyak lagi sebenarnya yang kita sempat kongsi. Antaranya juga ada juga ya, ya, tahun dengan, ya, dengan sanahnya tahun. Lepas tu ada juga yang betul-betul hampir tu, perkataan tu betul-betul hampir, sangat-sangat dekat, tapi yang membezakan antaranya adalah daripada sudut dia punya bilangan, kan. Satu ada digunakan dalam Quran perkataan reh, ya, dengan pola mufrad, dengan pola singular, dan tak dinafikan ada juga digunakan kalimah riyah dalam ayat-ayat Quran
yang ada juga ya, ada digunakan kalimah riyah ya, dengan pola jamak, dengan pola banyak. Jadi kita ada ceritalah bila waktu Quran menggunakan kalimah rih, kan bila waktu Quran guna kalimah riyah ya, berdasarkan pandangan Hasan Abbas waktu minggu yang kita syarah tu. Jadi minggu ni tuan-tuan kita nak bincang perkataan yang ataupun fokus yang sama. Maksudnya berkaitan dengan kehalusan perkataan-perkataan Quran ni, tetapi kita kata perbezaannya itu bukanlah daripada sudut bilangan ke, bukanlah daripada sudut yang nampak perbezaan kan, macam amila dengan fa'ala. Ada satu set perkataan yang dia sebenarnya umumnya samalah, sama, tapi yang membezakan tu berdasarkan dia punya wazan kalimah tu. Saya ambil, sebenarnya kita dah ada susunlah beberapa perkataan, tapi saya suka ambil perkataan yang lebih dekat dengan kita satu. Lepas tu perkataan tu banyak kita jumpa dalam Al-Quran sebenarnya. Apa set perkataannya? Kita bincang tajuk. Sebenarnya kita kata dia boleh masuk dalam tajuk kalimah ya. Kalimah ataupun lafaz ya, perkataan tuzannu ya, yang dijangkakan ataupun yang dianggap ya, annaha, bahawa ya, perkataan itu mutaradifah ya, kita kata serti ataupun sama. Macam sebelum ni lah ya. Mungkin tuan-tuan pun perasan, kita nampak kalau kita belajar language ni, amilah fa'ala sama je. Kan amsanah sama je tahun. Rihliyah angin sama je. Tapi kalau yang ikuti kita punya kelas, ada beberapa week, beberapa halqah, ada beberapa episod kita bincang tentang tajuk yang seperti ini. Iaitu dalam tajuknya adalah kalimah. Ya, kalimah tuzannu annaha mutaradifah, antara perkataan, antara word yang dianggap ataupun yang dijangkakan kalimah itu sama. Ya, mutaradif, tetapi sebenarnya ada perbezaan. Baik. Apa kita kata, mudah kata, kehalusan kata Quran lah ya, dia punya lataif, dia punya lamasat, begitulah yang boleh kita tambah jugalah untuk tajuk hari ini. Okay, sebab fokus tentang kehalusan perkataan. Apa dia punya set perkataan? Baik, set perkataannya adalah ada cakap Melayu yang berkaitan dengan wasiat. Wasiat, pesannya. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, dalam bahasa Al-Quran, dia ada dua bentuk secara umum ya. Kalau kita lihat, ini manfaat ni saya dapat sewaktu belajar dulu, dan ini berdasarkan kitab karya Fadil Samirai. As-Samirai, beliau banyak menghasilkan kitab-kitab yang berkaitan dengan balaghah Al-Quran, berkaitan dengan lataif, lamasat Quraniyah. Jadi kita akan nampak bahawa kitab itulah jadi rujukan yang tempat kita ambil maklumat berkaitan dengan gaya bahasa lah. Antaranya yang beliau bincangkan dalam kitab adalah tentang perkataan wassa ya. Wassa, satu wassa ya. Lepas tu yang kedua adalah ausa. Dua kalimah ni saya kira perkataan-perkataan ni mungkin ibu ayah ada jugalah kita jumpa ya. Contoh perkataan ausa ya, ada digunakan dan perubahan dia, wasa dan juga perubahan dia juga tak ketinggalan. Tapi macam biasalah kita bincang yang bersabdu tu dulu, iaitu kalimah yang wasa itu, dan baru kita bincang yang ausa, yang mana awalannya ada hamzatul qata tu. Okey, dua perkataan, betul ke kan perkataan tu banyak dalam Al-Quran? Nanti kita paparkan daripada Corpus. Cuma peringkat awalnya kita boleh kata perkataan-perkataan ni dia lebih kepada apa? Dia hampir dengan cakap Melayu ya. Maksud perkataan tu kita boleh kata dia adalah wasiatnya, wasiatnya ataupun pesan. Kan kalau tuan-tuan perasan ada 10 wasiat Imam Hasan Al-Banna kan. Kalau dalam bahasa Arab tu dia sebut
Ashrul Wasaya lil Imam Hasan Al-Banna. Maksudnya dia ada sebut word wasaya kan, jamak daripada wasiah. Wasiat ni daripada Arab, pesan-pesan, nasihat, macam itulah ya, yang kita boleh dapat daripada perkataan wasa dan juga ausa tu dia ada makna macam tu. Mewasiatkan, kita kata mewasiatkan, ataupun boleh juga memerintahkan, makna yang berlega lebih kurang seperti itulah. Okey, kita cuba cek ya, wasa yang pertama dan juga ausa di dalam Al-Quran. Satu wasa ni, tapi sebelum kita bincang ke tengah ya, kita tengok dalam korpus, kita cuba lihat kalimah wasa ni. Boleh tak kita kata dia tuan-tuan macam dia kata akar? Kan sebab dia kosong tu dia tak ada apa-apa tambah, makan macam alif ke tak adalah, dia just kosong kat situ. So kita boleh kata dia kata akar lah kan, tapi dia kata akar, dia sepatutnya hujung tu dia baris atas. Sepatutnya wasa tu yang alif maksurah di hujung tu kan, dia akan jadi kita kata wasa'a kan, wasa'a. Tapi sebab hujung tu huruf sakit, maka dia tak timbul lah baris atas tu, dia biarkan baris mati. Tapi dia in fact dia wasa ada hujung baris atas, tapi dia istilahnya muqaddarah macam itulah. Okay, tak apa, dia madhi ya, kita kata dia fi'il, dia mestilah masuk fi'il madhi kan, dia mesti masuk fi'il madhi, dia mesti masuk pada pembahagian fi'il ni. Kalau ibu ayah tengok, dia masuk pada yang ini ya, pada yang inilah sekadar kita kongsikan. Pada modul ni yang inilah. Ini kata akar, dia punya patterns, dia punya bongkah perkataan, hujung mesti mai baris atas. Maksudnya dalamnya ada huwa. Kiranya dalam wasa ni semua orang tahulah ya, ada huwa. Maksudnya boleh dia telah bla 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 macam itulah. Okey, dan ingat tak kita pernah pesan juga dengan tuan-tuannya, kita kata kalau kita jumpa kata-kata dia tengah-tengahnya dia ada sabdu kan, macam karrama memuliakan, macam contohnya allama. Ada satu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa 'allama adamal asma'a kullaha, ya, ada kalimah allama dan dia ada huwa dia, sebab allama tu hujung baris atas, madhi ada huwa dia. Allah Subhanahu Wa Taala ya, telah mengajarkan. Jadi banyak sebenarnya pengalaman kita berjumpa dengan kata-kata yang tengah-tengahnya sabdu, tasydid. Ya, agak berat sebutan di situ, ada kita kata menekan ya, bunyi perkataan tu. Jadi macam kalau ibu ayah tengok sendiri ya, pada kita punya kiranya kita punya perkataan tu. Okey, jadi yang boleh kita nampak ya adalah sebenarnya dia ada melibatkan yalah kita kata kini dia ada melibatkan kata akar yang tengah-tengahnya sabdu ya, yang tengah-tengahnya sabdu. Jadi kita dah macam wasa, allama, fataha, ghallaqa ya, semuanya kata akar tengah-tengah sabdu. Maka bila kita kata kata akar tu tuan-tuan, dia tengah-tengahnya ada ni kata akar madhi kan, tulis madhi lah, madhi. Maka bila kata akar tengah-tengah sabdu, apa yang kita ingat? Bila kata akar tengah-tengahnya ada sabdu, sabdu tu nampak macam kita kata nampak seolah-olah bentuk macam nombor 3 ya, sabdu tu macam nombor 3. Jadi kita boleh kata dia ada melibatkan wazan nombor 3 lah ya, wazan nombor 3 tuan-tuan. Okey, wazan nombor 3. Kita lihat pada kita punya modul ni, lihat pada yang wazan, lihat pada yang nombor, lihat pada yang wazan nombor 3 lah ya, ini fa'ala. Maka bila kita sebut yang fa'ala, maka terbitlah perkataan apa tuan-tuan ya? Maka terbitlah perkataan wasa kan, wazan 3 ya. Sabdu tu macam
Sabdu tu macam nombor 3, jadi sama dengan wazan ataupun bentuk nombor 3 lah. Bila mana kita sebut fa'ala, maka kita akan dapat perkataannya adalah wassa. Okey, wassa. Kemudian kemudian kalau kita lihat lagi dalam perbincangan kita ni sekarang, boleh tak kita bentukkan ataupun ambil dia punya bentuk mudhari' sekali, tuan-tuan, dia punya present future tense, ambil sekali, dengan ambil sekali dia punya masdar, dia punya kata nama terbitan. Kan masdar ni kata nama terbitan lah, macam pemulihan, daripada pulih, pukulan, pembacaan, pembukaan, itu masdar. Ya, kalau boleh ambil sekali yufa'ilu. Kan yufa'ilu dengan dia punya masdar dia taf'il. Kan masdar dia taf'il. Jadi kalau kita lihat dia punya mudhari'-nya, dia punya mudhari' dia adalah yufa'ilu. Maka bila kita menyebut yufa'ilu, bila kita menyebut yufa'ilu, maka akan dapat yufa'ilu, kita masukkan, dia akan dapat yufa'ilu, yufa'ilu, dia akan dapat yuwasiyu. Kan pada awal yufa'ilu, dia akan dapat bunyi yuwasiyu lah, tapi yang yu di hujung tu huruf sakit. Yang ya yang kita letak warna kuning ni huruf sakit, dia tak boleh baris depan, dia mesti kena baris mati saja. Jadi itu yang kita biarkan bunyi ini yuwasi, dia ada maksud. Ingat tak tuan-tuan, kalau sifir, kalau wazan 3 ni, dia ada tambahan terjemahan apa? Tambahan terjemahan Melayu imbuhan apitan. Kan dengan kan. Jadi no wonder lah nanti kita jumpa wasa tu boleh bererti macam mewasiatkan, boleh terjemah macam tu juga. Kita kata mewasiatkan, memerintahkan ataupun mensyariatkan. Nanti kita paparkan juga, betul ke perkataan dua ni, kan satu wasa, satu ausa ni Ustaz nak bincang dia punya kehalusan kata kan dalam Quran, sebab dua-dua tu nampak sama. Wasiat, so nampak samalah, kan apa-apa beza dia. Beza ada tak beza macam dia punya al-ma'ani al-amiqah, ataupun kita kata dia punya makna yang tersirat? Mesti ada. Macam mana, sebagaimana kita bincang dengan tuan-tuan, kalimah-kalimah Quran yang sebelum ni punya collection, apatah lagi perkataan ni, tapi bezanya dia sama, tapi beza yang basic daripada sudut wazan. Betul tak? Kita jarang bincang lagi lah. Biasanya perkataan tu memang lain lah. Amila, fa'ala. Maksudnya perkataan tu nampak betul-betul lain. Kalau paling-paling hampir pun hampir, tapi beza bilangan. Kan macam rih dengan riyah ini, hari ni kita bincang word tu dia punya wazan al-kalimah ataupun bongkah kata tu yang berbeza. Ya, okey, baik. Jadi macam kalau kalimah yuwasi ni, dia punya mudhari' lah, ya. Kalau dia punya masdar tu apa tuan-tuan? Dia punya masdar tu kita boleh kata taf'ilun. Kan taf'ilun, ya. Taf'ilun. Baik. Taf'ilun. Maka bila kita kata taf'ilun, ya. Bila kita kata taf'ilun tuan-tuan, maka bila kita masukkan pada bunyi dia, apa bunyi yang terhasil? Masukkan bunyi baris pada perkataan ni, ya, dia akan dapat apa? Dia akan dapat taf'ilun. So kita boleh masukkan dia jadi macam taf'ilun, kan taf'ilun ya, taf'ilun tausiyun lah, ya, taf'ilun tausiyun. Tausiyun ni kita jarang dengar, tapi saya kira tuan-tuan biasa dengar dia punya muannas. Kan ini tausi ni masdar, kita kata wasiat, pesanan, nasihat yang muzakkar. Kan kalau dia punya yang muannas ni macam mana? Kita tambahkanlah yang dia punya ta marbutah, kan dapat apa? Dapat tausiyah. Tausiyah kita biasa dengar. Melayu ada, kalau pergi program-program ceramah ke apa, kan kadang-kadang asatiza tu ataupun nama program tu sendiri tuan-tuan, dia gunakan istilah tausiyah. Maksudnya pesan pun boleh, pesanan, khidmat nasihat.
satu bentuk nasihat, tausiah. Yang Melayu ni biasa guna tausiah kot. Ya, itu sebenarnya pesanan. Wasiat, pesanan lah, pesanan nasihat macam tu. Jadi kita nak tahulah betul ke dia macam ada kan dalam Al-Quran. Kita tunjukkan dulu dia punya, kita kata dia punya bentuk macam ni. Okey, nanti tinggal kita nak papa daripada finding daripada corpus, nanti tuan-tuan tengoklah macam mana banyak ke tak banyak word tu. Wasa ada sabdu dengan perubahan dia berapa, dan ausa tu ada berapa, nanti kita akan buat point lah untuk pemerhatian kita. Baik, untuk yang kalimah yang kedua, al-kalimah ats-tsaniyah, yang perlu juga ya untuk kita tahu adalah sebenarnya melibatkan kalimah apa, tuan-tuan? Ada melibatkan kalimah ausa, betul? Ausa. Ini kalau tanya orang yang belajar bahasa Arab, wasa, ausa, kita kata umumnya nampak sama je lah. Tapi punya hebatnya Quran ni, dia ada membezakan penggunaan kata wasa dan ausa secara jelas dalam Al-Quran. Jadi itu menampakkan Al-Quran ni memang kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap perkataan tu ada dia punya khusus, punya cerita ataupun dia punya konteks. Ya, contoh yang kedua, kita ambil ausa. Ausa ni boleh tak kita kata dia macam wasa, tuan-tuan? Kita kata macam dia itu ialah kan, dia tu macam dia pattern kosong kan, tak ada apa-apa tambah, lepas tu dia dia tak ada apa-apa tambahan kan, ausa dia kosong, tak ada apa-apa tambahan alif ke, tak ada waw alif ke, dia sepatutnya hujung baris atas tapi tak nampak kan perkataan ausa tu. Jadi kita kata bolehlah ya, ausa ni kalau kita nak kaitkan dengan wasa tu, kira bolehlah, memang nampaklah dia punya persamaan tu kan, sebab dua-dua pattern kosong, tak ada apa-apa tambah, dan dia sepatutnya ausaa ataupun ausaya secara umum dia, tapi tak boleh sebab hujung ni alif maksurah, dia termasuk dalam harful illah, huruf sakit, dia tak boleh baris atas kan, so dia kena macam baris mati. So kita kata dia macam wasa juga ya, ausa yang kedua ni pun macam wasa, kataka pattern kosong, hujung baris atas ada huwa ya, ada huwa, kataka lah ya, fi'il madhi past tense, telah ya. Ausa ni pun sama ya, macam wasa tuan-tuan ya, ada maksud memerintahkan, mewasiatkan, mensyariatkan secara umumnya lah, kita boleh nampak di situ. Okey, ausa. Kalau kita lihat kalimah ausa ni, ingat tak kita pernah kongsi tadi, Ustaz bincang kata kalau kita berjumpa kataka tengah-tengahnya sabdu tu macam nombor 3, so terus tengok wazan nombor 3, fa'ala wasa, yufa'ilu yuwasi, masdarnya taf'ilun, tausiyun. Saya tunjukkan ni, ini dalam kamus. Tuan-tuan tengok ya, yang kita boldkan ni. Rasa macam kita punya ni lah, kita punya apa? Kita punya namanya contoh lah ya, daripada contoh daripada kamus online. Dia punya bentuk tu. Okay, saya tunjukkan dulu. Okay, ni kan kalau tuan-tuan cari dalam web ni kan, nampak tak ni? Wasa, tadi dah bincang, yuwasi pun dah bincang, tausi. Ya, tausiah. Ya, tausiah ni dia ada, kita kata yang ya ni dia ada kalau setakat apa yang saya faham lah, dia ada sabdu ni, tapi wallahu alam mungkin di sini ada melibatkan syarah tambahan, tapi boleh nampak lah ya tuan-tuan, wasa ya, yuwasi ya, tausiah tadi kita dah explain ikut kepada wazan 3, maksudnya adalah dalam kamus ya. Okey, so macam kalau yang kedua ni, kita kena tengok kalau kita jumpa kata akar kan, kita ada bincang kalau kita jumpa kata akar yang awalnya pula ada apa tu, ada alif hamzah kan, hamzatul qata ya, ada alif hamzah, macam contohnya aflaha, qad aflahal mu'minun, aflaha ya, telah berjaya
Contohnya, apa lagi yang paling dekat tu, tuan-tuan boleh ambil juga akhraja, kan Allah ceritakan allazi akhrajal mar'a, kan ada akhraja, mengeluarkan. Jadi kena set lah, kena set macam mana. Jumpa kata ka, kita nak cari ni, dia bukannya kita cari waw sad alif maksurah je. Maksudnya kita tak perlulah kita cari waw sad alif maksurah. Kita cari perkataan 4 ni pun, awsal ni pun dah boleh jumpa. Sebab dia kata ka. Hujung baris atas tak ada apa-apa tambah madhi, dan tambahan pula di awalannya itu ada hamzah. Kan kita ada maklumkan, kita ada beritahu kalau jumpa kata ka, awalannya itu ada hamzah. Hamzah tu macam nombor berapa, tuan-tuan? Hamzah tu kita nampak macam nombor 2 kan. So dia jadi macam, yelah, hamzah tu bentuk lebih kurang macam nombor 2. Jadi kita kata wazan berapa? Wazan 2. Tengok modul, tengok buku nota, tengok mana-mana kitab-kitab nahu, kitab-kitab sorof yang ada berisyarah, tengok pada bunyi apa? Wazan yang kedua. Nak mudah, tengok di sini, wazan 2 kan apa dia punya bunyi? Af'ala. Kan af'ala menghasilkan bunyi apa? Bila mana kita menyebut af'ala, bila kita masukkan pada perkataan ini, maka dapat terhasil bunyi apa, tuan-tuan? Akan terhasil bunyi awsa. Kan sepatutnya awsa ya, tak boleh. Ujung ni warna kuning ni dia huruf sakit. Kan? Macam tuan-tuan dengar perkataan, contohnya lah perkataan Musa, Isa. Kan nama orang. Kan? Kan hujungnya tak ada bunyi. Musa, Musa contohnya lah, ya. Isa. Sebab ujung tu dia memang kita kata dia tak boleh baris, alif maksurah tu. Alif maksurah. Ini nama dia lah bagi yang ya tak ada titik tu. Okey, saya sambung lagi sikit ya tuan-tuan, untuk sebelum kita tunjuk berapa banyak dalam Quran, macam mana bentuk dia, apa contoh dia, nanti kita tulislah sikit-sikit poin-poin ringkas saja. Okey. So awsa, kan? Awsa ni dia sama tak macam wazan 3? Kita pernah bincang kan? Kita kata mana-mana perkataan, ya, mana-mana perkataan yang mengikut kepada wazan nombor 2. Kan wazan nombor 2 af'ala, dan juga wazan nombor 3 fa'ala, maka perkataan yang berdasarkan wazan af'ala dan wazan 3 fa'ala, maka ia ada tambahan terjemahan apa? Mendengankan. Itu sebab tadi kita kata dengan tuan-tuan, kalau tanya yang secara umumnya, dua-dua ni sama je. Wasa, awsa, cuma satu tu wasa dia berat, tasydid kan, wasa. Yang kedua, awsa. Apa beza? Apa beza Quran guna terkadang wasa, apa sir, ataupun apa kita kata asrar, kan rahsia. Terkadang Quran menyebut perkataan awsa. Jadi itu yang kita nak, tahu dia punya perbezaan antara wasa dan juga awsa itulah. Baik. Kalau kita lihat pada bentuk perkataan itu lagi, ya, kita ambil wazan yang kedua ni, maksudnya kita ambil dia punya bentuk mudhari' dengan, ya, kita ambil bentuk mudhari' dengan dia punya bentuk masdar tu sekali, supaya kita nampak nantilah macam mana perbezaan antara kedua-duanya, ya. Satu tadi awsa, ya. Awsa kalau dia punya mudhari' itu macam mana, tuan-tuan? Mudhari'nya adalah yuf'ilu. Kan bila kita sebut yuf'ilu dapat apa, ya? Bila sebut yuf'ilu tu, so kita dapat macam yuf'ilu, kita akan dapat yuf'ilu yusi. Kan yusi, sepatutnya yusi lah, tapi tak boleh sebab ujung ni dia ada melibatkan huruf sakit, maka dia kena baris mati lah. Sebab huruf sakit, alif, waw, ya, huruf mat lah. Huruf elah dia mesti kena baris matikan, yusi. Okey. Dia punya masdarnya apa, tuan-tuan? Masdarnya adalah if'al. Kan? Ya, if'al. So kita kata apa? If'al kita kata
Isok, tapi isok ni setakat pembacaan terhad saya lah, tuan-tuan. Isok ni macam tausi ataupun macam yang tausiah ni. Samalah, tausi, tausiah, isok ni masdar lah, kira pesanan, wasiat, tapi isok ni jarang lah kita dengar. Kan yang biasa tu tausiah. Tausiah tu rasanya kita agak familiar lah berbanding perkataan masdar yang lain. Tausiah memang banyak juga digunakan untuk memberi makna pesanan, nasihat, wasiat begitu. So kita nak tahu kan, Ustaz, tadi Ustaz ada tunjukkan wasa ada, dalam Quran ada tak, dalam kamus ada tak dia tunjuk juga awsa, arba'atu huruf dia punya jadar, dia punya kata akar, awsa, sebab awalnya ada hamzah, wazan 2, ada mendengankan juga. Ada tak ditunjuk juga dalam kamus online kat awsa? Nampak? Awsa pun ada ya tuan-tuan? Ada juga. Ni saya tunjuk ni bukan apa. Sebab supaya tuan-tuan nampaklah, maksudnya kita ni belajar bukannya tak ada rujukan utama. Ada rujukan, kita rujuk kamus kan untuk dapat. Mungkin kadang-kadang ada yang kita terlepas pandang, kan ada mungkin yang ada kesilapan, kita tunjuk. Kan ini memang perkataan tu banyak dah, maksudnya banyak digunakan dalam Quran. Itu sebab juga kamus ni salah satunya ditunjukkanlah kan awsa, yusi, isa. Setiap satu kita ada cerita tak dengan tuan-tuan? Khalas kan, semuanya kita dah cerita. Cuma nak tahulah apa beza dia. Maksudnya cerita-cerita tapi tak tunjuk beza, macam mana kita nak nampak dia punya lamasat ataupun kehalusan kata tu. Dua-dua memang tak nafi, ada dalam Al-Quran. Wasa, kita kata wasa yang pertama, wasa dengan dia punya perubahan dia tu, memang ada kita jumpa dalam Al-Quran secara umum, dan begitu jugalah awsa dengan perubahan dia, termasuk mudhari' dan seumpama, kita juga boleh jumpa dalam Al-Quran. Baik, kita ambil satu ni, wasa ni. Wasa. Tapi dua-dua makna sama ya. Wasa yuwasi, awsa yusi ni sama tuan-tuan. Maksudnya apa? Ada mendengankan kan, kita kata macam mewasiatkan ya, ataupun memerintahkan pun boleh, mensyariatkan. Okey. Apa beza dia? Sebelum tu kita nak tunjuk dengan Ibu Ayah daripada Corpus online ni, ya. So jadi kita punya dalil lah ataupun kita punya dapatan kita, ada tak bentuk perkataan tu? Kalau tak ada point lah kan kita bincang soal fokus kita Quran. Okay, saya tulis perkataan tu, sekarang nak tunjuk dengan tuan-tuan macam mana bentuk dia. Okey ni ya, wasa. Okey, wasa. Kan ya, ada wasa. Ni wasa, semua ada lebih kurang dalam 6 lah. Okay, 6. Cuma saya tahu mungkin ada yang tertanya. Tuan-tuan. Mungkin ada yang tertanya, Ustaz, kenapa macam yang tengah-tengah ni dia macam ada alif? Sebenarnya sebelum tu ya tuan-tuan, kita tunjuklah yang wasa ni dia ada 6. Ya, ada 6 semuanya. Yang dia punya mudhari' itu rasanya tak ada kot. Mudhari' tak ada. Mudhari' kalau yuwasi tu, yuwasi tak ada. Kan? Kalau yang ada pun paling-paling pun yusi. Ya, yusi. Kalau yang pertama ni, kalimah pertama, wasa tadi ada 6, yang yuwasi sabdu tak ada. Yang ada yusi. Yusi ni main mana pula ni? Ustaz, yusi ni tuan-tuan, yusi kumud kan, yusi tu kan satu. Yusina tu kan akarnya ataupun mudhari' yang asalnya kan yusi. Yusi tu kan asalnya daripada kalimah yang kedua ni kan. Ya, yusi ini kan berasal daripada kalimah yang kedua inilah, iaitu yusi ini berasal daripada kalimah yang kedua iaitu awsa. Kan awsa tu dia punya asal dia. Okey. Jadi kita nak tahulah kan, kita nak tahu tadi dia tunjuk secara umumnya wasa, Ustaz, ada kita kata 6 lah ya, 6 kali
kekerapan ataupun pengulangan penggunaannya dalam Al-Quran secara umum. Ni wasa ada tapi mudhari'nya tak ada, jadi umumnya 6 lah. Okey. Sekadar nak memberikan sedikit perkongsian dengan tuan-tuan. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang nampak juga di sini. Kenapa dia tulis alif di sini, tuan-tuan? Alif ni. Alif ni ditulis sebenarnya, alif yang ditulis tu sebenarnya adalah alif maksurah. Alif yang ditulis tegak tu pada asalnya adalah sebenarnya alif maksurah. Dia bentuk ya tak ada titik tu. Habis kalau macam tu kenapa dia tulis alif ni? Alif ni dia tulis sebab kitabah imla'iyah, tulisan yang biasa. Ini kan dalam web, tulisan Arab yang biasa dia tulis, maka bila dia tulis tu yang alif maksurah tu dia akan tukarkan kepada alif kalau dia ada attach dengan kum. Kan kita belajar kum ni kan dhamir muttasil, kan kata ganti nama diri yang melekat kamu. Jadi itu sebablah alif tu dia tulis alif tegak. Sebenarnya dia alif yang maksurah yang ya tu juga. Saya tunjuk contoh dengan tuan-tuan ni, contoh ayat di bawah ni kan. 2 ayat terakhir. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini dia tulis wassa alif ni kan. Sebenarnya apa? Sebenarnya tuan-tuan alif tu adalah alif. Sebenarnya alif tu adalah alif maksurah. Dia jadi macam ni. Sebab kan kita tahu asal tulisannya kan macam ni. Jadi dia tulis alif tegak ni sebab kitabah imla'iyah. Dalam tulisan Arab yang biasa, kalau melibatkan ujungnya tu ada alif maksurah, tapi dia ada melekat, dia kena tulis alif tegak. Baru dia nampak, ataupun memang kaedahnya umum macam tu. Kita kena beza antara tulisan Arab yang biasa contoh sekarang dengan tulisan Arab ataupun dengan kitabah dalam Rasmul Uthmani. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni kan, zalikum wassakum ni dia alif kan, dia sebenarnya alif maksurah juga, sama je. Bukan apa. Takut ada yang nampak kan, Ustaz ini dia macam ada tambah alif. Kan kita belajar kan kalau macam dia madhi kan, madhi jadi tambah alif kan, contoh macam qala dia panjang sikit, kataba dia panjang sikit. Dhamir dalamnya dah berubah kan, ada melibatkan macam 2 orang lah, macam tu. Takut-takut ada yang ke situlah kan dia masuk pada sini, dia ambilnya madhi sebab dia tahu wasa ni semua madhi kan. So macam dia tengoknya madhi tu, lepas tu dia ambilnya yang alif ni, lepas tu pergi kata ada huma kan, dia nampak ada alif. Jadi diingat yang wasa yang ada alif ni, wasa yang ada alif-alif ni, dia bentuknya memang exact macam ni. Ada huma. Bukan tuan-tuan. Tu sekadar nak tunjuklah possibility yang ada. Kalau kita ni duk tengok pada pattern, nak sekali imban nampak macam tu, tapi tak. Sebenarnya yang wasa ni kan, wasa tengah-tengah tu yang ada alif tu, dia sama juga macam wasa yang di awal, wasa yang terakhir, ada huwa, kata aka, cuma writing saja. Saya tunjuk kat bawah ni. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tuan-tuan nampak ni alif kan? Tapi dalam Quran dia tulis tetap macam tu jugalah, dia tulis tetap begini, alif maksurah. Ada satu ayat ni daripada ayat Quran. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kita nak paparkan kejap kepada tuan-tuan, dia punya bentuk. Okey. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ayat 153 surah Al-An'am. Saya nak tunjuk kejap kot dalam ni supaya tuan-tuan nampak apa yang kita nak cuba terangkan. 153 dalam surah Al-An'am. dalam surah Al-An'am. Ada tak dia punya bentuk? Tunjuk kejap dengan tuan-tuan. Kalau ni yang terjemahan, tak perlu terjemahan kot. Surah Al-An'am. Macam kita nak tunjuklah kan, kalau sebab seingat saya tuan-tuan dia sama je. Jadi janganlah duk macam
keliru kan. Tulisan tu sama, that's why kena belajar sedikit sebanyak language tu supaya kita memudahkan kita refer kamus kan dan seumpamanya lah. Ni tuan-tuan tengoknya dia ada beri kot kat sini 153 surah Al-An'am katanya. Ni. Tuan nampak tak ni? Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Okey. Kan dia ini corpus dia kasih macam ni lah. Zalikum wassakum. Nampak tak dia tulis alif? Sebab alif tu dia alif maksurah. Sama. Apa bukti dia? Quran dia macam ni. Habis Ustaz ini ada alif ni. Alif tu dia harokat. Alif tu dia harokat. Dia punya harokat. Dia punya, kita kata dia punya harokat. Dia punya harokat lah. Kita kata harokat dia mad macam tu lah. Tapi kalau cari dalam kamus, macam tadi kita tunjuk dengan tuan-tuannya, dia still remain waw, sod, alif maksurah. Begini. Kan? Dia tak ada waw, sod, alif. Tak ada. Macam itulah. Ini sekadar nak tunjuk. Okey. Saya rasa itu dah menampakkan kita sedikit. Kemudian tuan-tuan kita nak tengok pada Auson. Kan? So macam Auson Ustaz ada tak? Tadi UC tuan-tuan perasan kan dia ada macam dua kan UC tu. Mudhari' ya, kita kata mudhari'. UC mudhari' bagi UC itu mudhari'. Bagi kata ka yang kedua iaitu Ausa. Kan UC itu dia ada dua lah. UC itu dia ada dua. UC dia ada dua. Okey. Macam UC itu ada dua. Okay, Ustaz. So, ada tak dia punya kata akar yang digunakan Ausa? Ausa pun ada. Tapi kalau tuan-tuan tengok, digunakan sekali lah. Ya, kalau Ausa tu rasanya digunakan sekali saja. Nampak ni Ausa. Dia sekali. Ausa. Ya, Ausa dia beri dapatan tu sekali. Maksudnya tadi macam ada dua kan, tuan-tuan tengok UC tu ada dua, yusikumullah dengan yusina campur Ausa, so macam ada tiga lah. Kan tiga kali kekerapan penggunaan dalam Al-Quran. Jadi tak nafi, yang mana kita kata kalimah ya, yang pertama, kalimah yang pertama iaitu ya, wasa yang agak berat sebutannya, agak menekan bunyinya. Satu iaitu wasa dia lebih banyak digunakan. Lebih banyak digunakan, ada 6 kali digunakan berbanding Ausa hanya 3 kalilah digunakan. Baik. Jadi kita dah tengok tadi kan. Kalau perasan juga English punya translation ni tuan-tuan tengok. Kalau Ausa, ya Ausa dia terjemahkan macam ni kan, enjoin macam tu kan, enjoin. Tapi dia samalah macam wasa kan. Tadi tuan-tuan perasan tak? Dia terjemahkan wasa pun macam tu juga, tak silap. Maksudnya memberikan wasiat, memberikan pesan sama juga, enjoin. Jadi kita pun macam, yalah kita tengok terjemahan sama. Jadi apa beza dia? Itulah yang perlu kita tengok sebenarnya daripada sudut tu. Supaya apa? Supaya kita nampak, oh inilah yang dikatakan keindahan bahasa Al-Quran, hanya yang belajar dapat nampak bentuk macam mana kata hebatnya Quran tu. Sebab perkataannya spesifik, khusus. Likulli maqamin maqal. Maksudnya setiap penggunaan kata tu tuan-tuan, dia ada dia punya konteks yang diselahkan oleh perkataan-perkataan yang ada itu. Ada konteks dia, ada tema tertentu. Contoh dia, sekarang kita cerita dengan tuan-tuan kan, apa beza dia? Okey? Baik. Nak tanyalah, antara dua ni kan, iaitu antara kalimah ya, wasa, antara kalimah wasa dan juga dengan perkataan Ausa, ya, satu wasa, lagi satu Ausa. As-Samirai kata, peringkat awal, kita kena lihat mana dulu dia punya perkataan yang lebih berat. Sebutan dia agak-agak kan, wasa ke yang pertama, wasa ke yang ada sabdu kan, wasa ataupun yang kedua kan, Ausa.
Mana perkataan tu yang lebih berat ataupun lebih menekan, lebih berat, lebih kuat sebutan wasa ke ataupun ausa? Mestilah kita kata yang kalimah ula, al-kalimah al-ula, iaitu wasa yang pertama, wasa yang pertama, sebab dia ada sabdu. Jadi bila kita nampak macam tu, maka As-Samirai pun beri pandangan lah. Punya hebatnya perkataan Quran ni, tuan-tuan akan nampak sampai bunyi-bunyi perkataan Quran tu, sampaikan bunyi-bunyi perkataan Quran tu boleh memberikan satu bentuk tafsiran daripada kalangan para ulama terhadap makna perkataan tu. Bunyi-bunyi perkataan tu berat dan seumpama boleh mengilhamkan tafsiran kepada para ulama terhadap pendapat mereka bagi perkataan Quran tu. Contoh macam wasa, dia berat kan? Antara dua tu, wasa dengan ausa. Yang lebih berat, lebih kita kata menekan, yang wasa tu lah. Yang pertama, wasa tu. Jadi, As-Samirai kata apa? As-Samirai berpandangan Al-Samirai. Ni kalau tuan-tuan search nama ni dalam YouTube, dalam Google, memang banyaklah keluar beliau punya karya yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan pasal Al-Quran, balaghah, uslub, lataif, banyak. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan oleh sebab kalimah wasa tu kan, dia ada berat sebutan kan. Wasa, sebutannya lebih berat, lebih menekan, wasa, maka dikatakan bahawa perkataan wasa itu yang dikatakan ada sabdu kan. Sabdu adalah sebut tasydid. Maka dikatakan kalau Quran ni menggunakan perkataan wasa dengan perubahan-perubahan dia. Wasa dengan perubahan-perubahan dia macam yuwasi ataupun tausiah secara umumnya. Maksudnya bila Quran menggunakan wasa dengan perubahan, itu berarti perkara yang diwasiatkan itu, perkara yang diperintahkan itu, dia berkaitan dengan perkara-perkara yang dia ada berkaitan perkara-perkara yang berat. Tasydid kan, dia maksudnya berat, menekankan. Jadi berkaitan perkara-perkara yang berat dan penting. Iaitu perkara apa? Perkara berkaitan ataupun perkara agama. Perkara agama satu, dan As-Samirai kata sebab bunyi wasa itu, wasa dia berat, maka apa-apa perkataan Quran yang menggunakan wasa bermaksud perkara itu yang diperintahkan, yang dinasihatkan itu, yang diwasiatkan berkaitan perkara-perkara yang berat, yang penting. Idza kanatil wasiyatu muhimmatan syadidah wa muhimmah. Berat dan juga penting. Contohnya al-umur ad-diniyah. Berkaitan perkara-perkara agama. Maksudnya tuan-tuan akan nampak, bila Quran ni gunakan wasa, dia cerita tentang pesanan syariah, pesanan, perintah berkaitan agama. Berkaitan agama yang penting dan juga ada berkaitan dengan unsur-unsur maknawi. Maknawi ni, sefaham saya tuan-tuan, maksudnya macam spiritual lah. Kita kata unsur-unsur pemumpukan tarbiyatul ruh. Maksudnya ada macam kita melibatkan pemumpukan nilai-nilai moral ataupun akhlak, spiritual. Dia akan ada makna macam tu tau. Kalau tuan-tuan tengok, kalau digunakan perkataan wasa dengan perubahannya dalam Al-Quran, maka perkara-perkara itu berkaitan dengan perkara-perkara berat, penting, berkaitan perkara agama ataupun unsur-unsur moral, akhlak, maknawi. Lawan dengan ausa. Kalau ausa yang kedua ni tuan-tuan, dia ikut Sifir 2 kan. Sifir 2 mendengankan juga, mewasiatkan, memerintahkan dan seumpamanya, maka dikatakan As-Samirai kata kalau ayat Quran pakai pula perkataan yang kedua ini, ausa, maka perkara-perkara yang diwasiatkan itu berkaitan dengan perkara-perkara al-madiyah. Al-madiyah ni macam unsur-unsur kebendaan, macam material,
benda, harta, ya harta lah, harta, benda, material, orang, macam itulah secara umum. Saya tak berapa ingat sangat tuan-tuan nama kitab As-Samirai itu sebab manfaatnya saya dapat waktu belajar dulu kita sempat tulis nota, lupa nak tulis buku yang As-Samirai tulis tu yang ada dalam tu maklumat ni. Cuma dia berkaitan dengan kitab yang lataif lah, maksudnya kehalusan perkataan Quran, kehalusan gaya bahasa Al-Quran. As-Samirai kata apa, kalau kata ausa pula, kata ausa cenderung kepada perkara. Maksudnya dia sebut ausa kan, memerintahkan, mewasiatkan, mesti perkara yang wasiat itu ataupun mesti perkara yang dikaitkan ataupun sesuatu yang dikaitkan dengan ausa itu, mesti sesuatu itu berkaitan dengan benda, harta, al-madiyah, cenderung kepada perkara-perkara al-madiyah. Al-madiyah ni dia lawan kepada al-ma'nawi. Maknawi ni unsur-unsur maknawi maksudnya moral, akhlak, begitulah. Tuan-tuan. Tapi bukan kata wajib. Kebanyakannya lah. Maksudnya kita boleh kata As-Samirai kata wasa kebanyakannya makna yang seperti itu. Sebab kita tahu kan perkataan Quran ni tuan-tuan begitu luas penggunaan makna ni. Kan bayangkanlah perkataan yang kita bincang ni pun rih, kan angin, riyah, angin-angin. Itu pun dah membentuk. Di situ pun sudah membentuk, sudah menghasilkan satu perbezaan makna. Kan satu perbezaan makna sedangkan dua-dua itu berasal daripada perkataan yang sama, kan berasal daripada unsur yang sama, angin, tetapi sebab satu tu rih lebih kepada mufrad, riyah tu dia lebih kepada jamak, Quran tetap memperlihatkan perbezaan penggunaannya, kan konteks. Bila guna rih konteks macam ni, bila guna riyah ada konteks yang berbeza yang melatari perkataan riyah tu. Jadi itulah yang kita bincang sekarang, tetapi lebih kepada wasa, dan juga ausa. Wasa dan juga ausa. Okey, baik. Jadi kita sambung tadi kan ada perkataan ausa, kalimah ausa. Kalau kita lihat kalimah ausa ni tadi kita kata dia cenderung bila mana Quran menggunakan perkataan ausa, Quran pakai perkataan ausa dan perubahan dia, maka As-Samirai kata perkataan ausa dan perubahannya pada kebiasaan penggunaan digunakan untuk perkara berkaitan dengan al-madiyah. Tuan-tuan, berkaitan dengan perkara al-madiyah ni maksudnya macam kebendaan lah, material. Benda, harta, benda, orang. Jadi pegang. Pegang itu dulu. Maksudnya Ustaz kata, hari ni kita bincang wasa tadi nampak. Wasa ada dalam Quran. Kan 6. Ausa ada 3 lah lebih kurang. Campur madhi, campur dengan dia punya mudhari' sekali. Kan? Tetapi kita nampaklah secara umumnya dan secara umumnya kita dapat nampak bahawa ada perbezaan penggunaan antara perkataan wasa dan juga ausa di dalam Al-Quran, yang mana wasa tu Ustaz kata wasa dia lebih menekan bunyi. Jadi As-Samirai kata bila menekan tu mengilhamkanlah, membawa kepada isyarat makna. Bila Quran tu menggunakan wasa lebih kepada berkaitan perkara-perkara pesanan wasiat perintah yang merupakan bentuk-bentuk perkara-perkara berkaitan agama, berkaitan akhlak, berkaitan moral, al-ma'nawi. Tetapi beza kalau Quran menggunakan perkataan ausa yang kedua. Quran menggunakan perkataan ausa yang kedua bukan bererti tak penting. Penting juga, tetapi perkara yang diwasiatkan itu berkaitan ataupun perkara yang diceritakan yang menggunakan kata ausa yang kedua dengan perubahan
perkara itu dia berkaitan perkara-perkara yang lebih kepada ciri al-maddiyah. Ini maksudnya material, benda, harta, benda, orang, objek macam tu. Ada contoh tak kita boleh tengok Ustaz kan? Kita nak tahu. Kalau cerita macam ni kita nampak, cuma contoh daripada Quran tu lebih membantu kita lah ya tuan-tuan. Kita nak tunjuk kejap. Ada waktu ni. Okey. Dua contoh kot ni daripada wasal ni, kalau boleh tuan-tuan tandakan ayat yang jadi fokus kita lah, jadi fokus murajaah kita tu. Nanti tengok je nanti pada terjemahan kan macam mana dia berikan terjemahan dia lah. Okey, satu dia dalam nota saya ni tuan-tuan, waktu kita talaki dulu, antara yang saya sempat tulis contohnya tadi ada 6 kan, kita tahu ada 6 contoh lah yang ada penggunaan kata wasaf fil Quran. Itu memang kita nampak lah ya, cuma macam mana ataupun kita kata ada tak contoh yang lebih memudahkan kita kan untuk kita tengok, yang boleh kita praktis juga sedikit daripada ayat tu, kalau ada contoh ataupun kalau ada tajuk yang berkait. Okey, di sini kalau kita lihat ada satu ayat 131 An-Nisa. Okey. Lagi satu, nanti kalau tuan-tuan ada dapatkan nota-nota ni, tuan-tuan WhatsApp saya ya, sebab kita ada prepare lah dengan yang modul tu. Okey, saya sambung sikit. 131 ni tuan-tuan tengok, kejap ni saya nak tunjuk daripada terjemahan ni. Jadi saya sempat tulis kat situ waktu kita talaki dulu. Okey, kat sini tuan-tuan tengok ya, kita tunjukkan sikit lah. Ini satu, maaf sebelum tu kita lihat ayat 132 dululah. Sini 132. Ni dia jam terus ni, 132 dulu. Al-Baqarah. 132 Al-Baqarah. Ada dua lah, nanti dah tengok Baqarah tu baru kita lihat contoh dalam surah An-Nisa itu pula. Okey. So nak minta tolong juga, kalau ada link video tu tuan-tuan sharekan pada kawan-kawan yang ada asas bahasa lah, yang tak ada pun tak ada masalah kan, supaya perkongsian tu kita sampailah kepada yang mendengar. Okay, 132 saya tunjuk dengan tuan-tuan sikit lah kot. Okay. Kita ulang sikit boleh tak tuan-tuan? Kita cuba sikit lah kan, alang-alang ada waktu ni. Saya habiskan untuk pembincangan ni ya. Nanti ada soalan, bolehlah nanti tanya di ujung ke, nanti tengok macam mana. Okey. Wa wassa. Ni wa, okay, dan ni ada wassa. Wassa ni yang kata yang pertama tu lah. Kan kata yang pertama ya, wassa. Kata yang pertama iaitu ada melibatkan sabdu di tengah-tengah kan. Sabdu di tengah-tengah, sifat 3 ataupun wazan 3. Wassa, mewasiatkan ya, ataupun memerintahkan. Kat sini kita kata mewasiatkan lah. Ya, mewasiatkan. Okey. Siapa yang mewasiatkan tuan-tuan? Ya, maksudnya kita kata siapa yang jadi dia punya fa'il dia. Fa'il mesti apa? Mesti isim, marfu' kan, dia mesti kena dhammah. Ya, dhammah. Okey. Dhammah. Isim marfu' dia mesti kena isim marfu', isim dhammah lah. Ada tak isim dhammah kat situ? Mata kita terus tengok kepada Ibrahim. Betul tak? Sebab siapa fa'il? Siapa pelaku untuk kata kerja wasa mewasiatkan tu? Ibrahim. Tuan-tuan tengok, tu bila belajar bahasa Arab tu, itu tujuan dia. Kita nak dapat faham. Sebab terjemahan macam ni, jujur saya kata dengan tuan-tuan, kalau terjemahan macam ni, pembacaan yang biasa kita boleh. Tapi kalau untuk belajar bahasa Arab, ini tak boleh. Sebab kenapa? Kita tak nampak kan mana yang ucapan ataupun mana yang
telah mewasiatkan. Mana yang Ibrahim? Ini Ibrahim kat awal. Ini Ibrahim kat tengah pula. Nampak tak? Ini pembacaan terjemahan dinamis ni untuk pembacaan yang kita yang biasa. Tapi untuk belajar language, tuan-tuan kena ada yang berkata. Alhamdu wahid terjemahan. Lillah satu. Itu cantik. Tengok. Dua-dua boleh. Tapi untuk belajar utamakan yang tu tau. Yang berkata tu lah. Sekadar pendapat saya lah. Ya okey. Baik. Jadi di sini kita kata fa'ilnya adalah Ibrahim. Kan? Nabi Allah Ibrahim ya, mewasiatkan ataupun kita kata yalah mewasiatkannya kepada anak-anaknya banihi ya, banihi wa Yaqub ya, dan begitu juga Yaqub. Kat sini kita kena faham. Ni bani ni satu ya, bani Quraisy, bani anak-anaknya. Maksudnya Allah kata okey, Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Okey. Bukan sekadar Nabi Allah Ibrahim, tetapi juga Yaqub. Nak tanya tuan-tuan, kenapa perkataan Yaqub ni dia datang dhammah? Wa Yaqub kan? Nabi Allah Yaqub, kenapa isim tu dia datang dhammah? Apa sebab dia? Sebab kita tahu kan, sebab kita nampak ya tuan-tuan, sebelum Yaqub tu dia ada wa. Kan dia ada wa. Jadi kita kata bila ada wa ya, maka bila ada wa selepasnya itu Yaqub ni akan jadi ma'tuf. Betul? Sebab ma'tuf ni bermaksud perkataan yang ma'tuf itu bermaksud perkataan yang selepas daripada haraf ataf. Kan dia punya maksud terms itulah ya. Kita kata ma'tuf. Baik. Maka bila kita kata seperti itu kan, kita kata Yaqub itu adalah ma'tuf ya, kita katakan ma'tuf bermaksud lepas haraf ataf, ada Yaqub tu jadi ma'tuf. Ma'tuf ni dia termasuk dalam tajuk tawabi' ataupun tabi', just follow. Kan kita ada kongsi dengan tuan-tuan kan 4 ciri perkataan yang dia akan ikut je baris hujung kata yang sebelum, kan macam contoh ma'tuf, apa lagi, taukid, badal, sifat, itu semua dalam tajuk besar tawabi'. Bila kita tahu Yaqub ni jadi ma'tuf, hukum i'rab dia ataupun fungsi dia, dan dia tawabi', dia follow yang mana? Dia follow, takkan dia follow kata bani, dia dhammah, mestilah dia follow kata sebelum yang dhammah, iaitu Ibrahim. Kat sini kita faham apa? Bukan maksudnya fa'il ya, kita kata bukanlah maksudnya dia punya fa'il ataupun pelakunya itu, ataupun yalah fa'il pelakunya itu untuk kata kerja yang wasal tu dia ada 2. Bukan. Tapi kita tahu yang pelakunya itu ataupun fa'ilnya itu adalah yang Ibrahim. Kan Ibrahim itu Nabi Allah Ibrahim yang telah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Bukan sekadar Nabi Allah Ibrahim, tetapi Nabi Yaqub juga telah mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya. Maksudnya fa'il ada satu, tetapi kita boleh faham yang Yaqub tu, sebab Yaqub tu dia jadi ma'tuf. Bila ma'tuf dia jadi tawabi', maka bila dia tawabi' dia just follow. Kan dia ikut, dia just follow kata Ibrahim lah, dan Ibrahim tu melakukan pelakuan mewasiatkan, maka Yaqub pun melakukan pelakuan mewasiatkan. Bermaksud di situ yang kita kena faham ya, adalah Nabi Allah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Yaqub. Kalau kita lihat di sini terjemahannya kan, Ibrahim telah mewasiatkan ucapannya kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Maksudnya ada 2 tu, maksudnya Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, lepas tu Nabi Allah Yaqub pun tuan-tuan mewasiatkan kepada keturunannya. Apa bentuk wasiat tu? Apa bentuk pesanannya? Mesti kita dapat agak. Kan sebab tadi Ustaz ada kata kalau yang wasa ni dia menekan. Ya, wasa dia menekan mesti perkara-perkara yang berbentuk agama, kan agama ada unsur-unsur moral. Apa dia punya pesanan? Innallaha astafa lakumuddin. Nampak tak?
Ni dia. Kan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni kalimah Allah ni dia sebab kenapa? Isim inna lah dia kena mansub. Ya, istafa ni biasa tuan-tuan dengar Mustafa kan. Muhammad al-Mustafa, yang terpilih, the chosen. The chosen one. Jadi istafa tu fi'il madhi juga. Telah memilih. Pilih apa Allah ni? Telah pilih apa tuan-tuan? Bila apa tu dengan apa je berkaitan, maf'ulun bih, kan objek. Objek dia mesti apa? Objek dia mesti kena isim mansub fatah. Allah kata apa? Allah telah memilih apa? Memilih yang isim mansub perkataan ad-dina, sebab ad-dina dimansub. Allah telah memilih apa? Allah telah memilih agama ini. Agama Islam ni ya untuk dijadikan sebagai panduan hiduplah, panduan hidup kepada nabi-nabi, ya kepada keturunannya, ya kepada kita secara umum. Dan nampak tak? Ya, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih agama ini ya untuk kamu lakumu, ya maksudnya untuk dijadikan sebagai panduan hidup kamu. Itu satu pesanan yang Allah cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Yaqub pesan kepada keturunannya. Pesanan apa tu? Pesanan bentuk apa? Agama kan? Ad-din. Allah telah memilih agama ni untuk kamu. Betul yang tanya tuan-tuan, kita bukan petikai. Kita tanya kenapa guna wasah? Kenapa tak guna ausah? Ustaz, ada juga tadi kita nampak ausah Allah sebut wa ausani ila bla 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 kan. Boleh je guna ausah contoh. Sebab kita tahu di situlah kehalusan perkataan Quran tu. Wasah begini penggunaannya, ausah begini. Bukan kata wajib, tapi tuan-tuan akan nampak dia punya pattern. Kita kata dia punya pattern isti'mal, dia punya istikhdam ataupun pattern use perkataan tu kita nampak. Di situlah. Memanglah kalau tengok terjemahan sama je membuat apa ada. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan apa yang nampak? Sama je. Tadi pun dah proof kan macam wasah pun enjoin, lepas tu ausah pun sama. Sebab sebenarnya terjemahan ni jangan kita anggap bila kita baca terjemahan ni tuan-tuan kita dah mentadabbur. Bagi saya lah itu belum cukup. Belum cukup ataupun kita kata masih lagi banyak yang kita perlu belajar. Macam itulah. Sebab terjemahan dia tak memberikan kesan apa. Dia sekadar faham okey. Dah, tetapi kita nak tengok kehalusan perkataan tu kan sebab kita fokus lebih kepada bahasa Al-Quran. Kita fokus tu ialah terjemahan satu kita dapat kefahaman betul. Lagi satu, bila kita belajar Al-Quran sepatutnya kan kita kena utamakan juga yang source text ni lah kan, maksudnya yang bahasa asal tu lah, yang bahasa Arab tu lah. Sebab itu yang kita kata kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang terjemahan ni manusia macam-macam terjemahan, dia boleh tahrif, dia boleh tambah, dia boleh kurangkan. Jadi nak tak nak kita kena ada sedikit info ataupun pengalaman belajar bahasa Al-Quran supaya kita nampak macam mana gambaran kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala tu kan, yang dikatakan mukjizat. Mukjizat Quran ni bukan sekadar kita kata isi kandungannya seumpamanya, bahasanya tu pun ada mukjizat. Inilah kalau tuan-tuan tengokkan dia punya ijaz, kehebatan dia. Bayangkan dalam banyak-banyak tuan-tuan akan nampak ada certain word yang spesifik kan. Ada rima lah, ada bentuk perkataan lah, ada perkataan sampai sama tapi cara penggunaan berbeza lah. Itu juga dinamakan sebagai ijaz. Tapi ijaz al-lughawi, dia banyak, ada ijaz al-adadi, ada ijaz al-lughawi, ada ijaz al-ilmi. Kehebatan Quran dia bersud apa? Banyak. Quran ni makin kita belajar tuan-tuan ada saja kan manfaat-manfaat baru ataupun dapatan-dapatan baru yang memberikan kita semangatlah untuk kita belajar Quran, untuk kita mendalami Al-Quran, baca Al-Quran, dekat dengan Quran. Tu tujuan dia. Kan okey, baik, tu saya cerita dengan tuan-tuan tu umum je lah ya, wasah. Okey, so ada tak contoh lain? Nak cerita contoh sebenarnya tak nak cerita luar sangat sebab waktu tak cukup. Tuan tengok yang 131 ni surah An-Nisa, saya tunjuk kejap.
Okey. Kalau boleh tuan-tuan mutekan semua dulu ya, sebab takut-takut nanti tak berapa dengar. Jadi kalau boleh tengok sajalah dia punya sound tu macam mana. Okey, saya kongsi sikit ya, 131 surah An-Nisa. Okey, di sini. Jadi dah pulang. Okey. Di sini kalau tuan-tuan lihat ada satu perkataan ataupun ada satu ayat 131 ni ya, 131 Masa kat saya tak dah. 131 surah An-Nisa ya, 131 surah An-Nisa ni kalau kita lihat di sini dia ada menggunakan perkataan wasaina ya di sini. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Okey di sini. Okey, saya cerita sikit dengan tuan nampak tak di sini ada menggunakan perkataan wasaina. Kan pada asalnya adalah wasa. Kita kata wasaina itu pada asalnya adalah wasa, maksudnya mewasiatkan ataupun memerintahkan, tapi di sini lebih kepada memerintahkanlah ya, sebab dia berkaitan wasaina tu dia ada na di ujung ya, wasaina dia madi, dia ada na di ujung. Kami Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan orang yang didatangkan kitab daripada sebelum kamu ya, min qablikum wa iyyakum ya, dan orang-orang dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kamu. Apa bentuk perintahnya tuan-tuan? Kalau kita lihat di sini dia punya bentuk perintahnya anittaqullah. Ini nampak di sini ya, bertakwalah ya, kita kata bertakwa ataupun bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan nampak tak, maksudnya macam penggunaan di sini kita nampak ada wasaina kan, iaitu kita kata asalnya adalah wasa kan, ada sabdu. Jadi bila sabdu maksudnya yang kalimah wasa itu berkaitan dengan pesanan ataupun berkaitan dengan perintah yang mana melibatkan berkaitan dengan urusan agama. Urusan agama, berkaitan dengan moral, ya, akhlak. Jadi di sini kita nampak ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang-orang yang sebelum kamu dan juga kepada kita lah. Apa dia punya bentuk perintah? Bertakwalah kepada Allah. Kan berbentuk agama, pesanannya. Itu yang jadi persoalan. Kenapa dia guna sabdu? Kenapa Ustaz macam tak ambil yang kedua kan? Contoh kita ambil yang kalimah yang kedua, awsa ni, maksudnya kita ambil yang word yang kedua ni, awsa, lepas tu kita macam gabungkan. Ataupun kita ambil awsa ni, lepas tu kita masukkanlah dengan pattern yang ada na kan. So macam boleh dapat juga awsaina, contoh dia lah. Kenapa dia gunakan wasaina tak ada sabdu? Sebab kita tahu kalau yang wasa ni As-Samirai kata tuan-tuan dia lebih kepada perkara-perkara pesanan perintah yang berkaitan dengan agama. Kan perintah bertakwa kepada Allah, cerita tentang Allah memilih agama Islam ni sebagai panduan hidup. Nampak tak penggunaan kata tu? Tu yang kalau nak cerita dengan orang yang tak ada asas tu jadi susah sikitlah tuan-tuan. Sebab kan dia cerita tentang bentuk perkataan tu, kita kena faham fi'il macam mana kan, ada dia punya pattern, ada dia punya wazan, lepas tu fi'il perubahan dia macam mana, kata akar kan, lepas tu pola perkataan tu banyaklah sudut yang kita kena tengok, baru boleh kita bincang, baru boleh kita dapat ikut pembincangan tu. Maksudnya sepaling tidak pun kita kena ada asas lah untuk kita nampak perbezaan ni kan. Okey, itu dua contoh kan. Macam mana Ustaz dengan contoh yang melibatkan yang kedua ni, awsa dan berikutnya, ini juga ada dua contoh, kita bincang ringkas dengan tuan-tuan ya. Okey, apa contohnya itu? Kalau kita lihat, kalau dua contoh ni yang kita boleh perhatikan ya tuan-tuan, dua contoh untuk awsa ni pula kan. Untuk kata yang kedua ni, awsa ni dan juga perubahan dia yang lebih dikatakan berkaitan dengan perkara berkaitan harta dan seumpamanya kan.
Ibu ayah boleh tengok dua ayat ni, kita ambil satu contohnya ada pada ayat 100 ada melibatkan ayat 11 ya, 11 surah yang sama juga, surah An-Nisa. Tak silap adalah surah ayat 11 An-Nisa, lepas tu juga ada ayat 12 tak silap An-Nisa. Kita cuba tengok kejap lah ya pada contoh tu. Okey, saya paparkan kejap. Okey. Ayat 11 ni kita nak tunjuk dengan tuan-tuan dan nak ujung dah ni. 10 minit lagi. Okey ni. Okey, yusikumullahu fi auladikum. So tuan-tuan nampak kan ada yusi. Kan yusi ni asalnya apa? Yusi ni adalah Allah. Yusi ni pada asalnya adalah ausa, betul? Yusi itu pada asalnya, pada awalnya adalah ausa. Okey, ni semua orang tahulah ya, tuan-tuan. Yusi ni asalnya adalah ausa. Okey, so diambil yang word yang kedua ni lah. Ya, ambil yang word yang kedua, ya, ausa, pattern yang kedua, af'ala, ada mendengarkan, mewasiatkan dan seumpamanya lah ya, mewasiatkan. Kita boleh kata di sini mewasiatkan, boleh mensyariatkan. So nak tanyalah, ya, yusi ni dia akalnya ausa kan, dia ada berkaitan kata yang kedua. So kita dapat bayangan apa bentuk perkara yang terlibat tu kan. Okey. Tetapi di sini yusi ni, siapa dia punya fa'ilnya tuan-tuan? Siapa yang mewasiatkan ataupun mensyariatkan? Fa'il dia mesti apa? Sekali lagi, isim yang marfu kan, yang dhammah. Yang mana? Kalimah Allah. Nampak tak di sini? Kalimah Allah tu dia dhammah tu. So nak cerita dengan tuan-tuan betapa seronoknya kalau kita ni baca Quran, kita ada balu ba'dahu sorof tu. Kita, ialah maksudnya kalau nak tunggu sampai kita tahu Ustaz apa maksud auladikum, maksud lidzakari, itu ambil masa lah tuan-tuan. Tapi at least bila kita nampak ayat tu macam mana dia ada marfu kan, Allah nak cerita tu di situ. Itu sebab penting bahasa Arab. Bila kita halakan ilmu Allah tu kepada teksnya Quran, untuk faham Quran, kita bukan cerita luar. Al-Quran itu penting belajar. Yang saya lihat kebanyakan orang Malaysia ni, ataupun bukanlah kebanyakan, ada segelintir ni masih lagi tak beranilah, takut nak belajar sebab mungkin nampak banyak kan dia punya tajuk. Tapi kalau kita ada kaedah, kita mengulang, kita rujuk kaedah-kaedah yang lebih memudahkan, itu membantulah kan macam tu. Okey, di sini ya tuan-tuan nampak kalimah Allah tu dhammah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala punya kalam kan, firman-Nya begitu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ya yang mensyariatkan, ataupun kita kata yang ialah kita kata mensyariatkan kepada siapa ya. Bila kita kata kepada siapa ini berkaitan dengan maf'ulun bih kan, berkaitan maf'ulun bih ya, berkaitan maf'ulun bih, berkaitan objek kan. Maka bila objek ni kita nampak biasanya berkaitan apa dia punya bentuk, isim yang mansub kan. Kita kata isim yang fathah lah ya, tapi di sini isim fathah tak ada. Lagi satu apa dia punya bentuk? Dhamir yang melekat atau bersama dengan fi'il. Ada tak bentuk dhamir melekat bersama dengan fi'il tu? Kita nampak dhamir kumu ni kan, kumu ni dhamir bersama dengan fi'il, itu jadi objek. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kamu semua ya, mensyariatkan kepada kamu semua. Nampak tak? Bagimu ya, mensyariatkan kepadamu. Tentang apa ni tuan-tuan? Kita dapat bayangankan. Ustaz kata kalau gunakan ya yusi yang mana ya, yusi itu pada asalnya ya, yusi itu pada asalnya adalah ausa kan, ausa yang mana ada melibatkan perkataan yang kedua ni ya, perkataan yang kedua. Jadi kita tahulah
Kalau perkataan tu ataupun kalau kalimah tu dia berkaitan dengan kalimah yang kedua kan, ausa, yusi ausa, maka perkara-perkara persyariatan tu dia mesti tentang ada berkaitan dengan harta. Kan hanya harta. Kita kata material. Ya, harta, material, benda. Kalau kita lihat ni tentang apa ni? Ya, fi auladikum. Ya, tentang apa? Tentang pembahagian ataupun tentang harta pusaka. Ini tentang harta pusaka, pembahagian pusaka untuk anak-anakmu. Nampak tak di situ tuan-tuan? Kenapa dekat sini dia gunakan UC? Ustaz, dia boleh je Ustaz, contoh dia gunakan UAC ke apa kan? Contoh, ambil yang perkataan yang pertama kan. Contoh, kita ambil perkataan yang pertama, wasa, ambil dia punya mudhari' dia kan. UAC. UAC. Contohnya kita sebut UAC dot contohnya lah. Kan, tapi kenapa digunakan ya UC ya, yang mana UC itu ya berasal daripada ausa kan, ausa kata yang kedua kan ya, UC asalnya ausa kata yang kedua. Sebab kita tahu kan kalau perkataan kedua tu ya UC yang asalnya ausa, dia lebih kepada apa? Lebih kepada cerita tentang pesanan ataupun satu perkara berkaitan dengan al-madiyah. Ni tuan-tuan berkaitan harta. Ni kan pusaka ni kan berkaitan harta kan. Nampak tak? So perkataan tu dia spesifik UC. Boleh je kalau guna contohnya lah kan UAC. Ambil perkataan pertama tu kan wasa, UAC, ada juga, maksudnya ada juga mudhari' yang UAC yang memberi makna mewasiatkan, memberikan pesanan, tapi digunakan UC. Kita tahulah apa sebab dia di situ. Okey, baik. Kemudian contoh yang seterusnya ya, di sini ada melibatkan contoh ayat yang ke-12 ni, ayat yang ke-12. Ini di sini. Okey. Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang pasangan suami isteri. Kalau suami itu meninggal, isteri itu ada dapat bahagian hartanya lah kan. Kalau contohnya isteri itu meninggal, isteri itu meninggal dunia, suami pun ada dapat dia punya pembahagian hartanya juga kan. Ayat 12 ada berkaitan dengan perkara berikut. Jadi kita lihat ayat yang kita fokus ni lah ya. Contoh di sini disebut walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Ya, Allah kata apa tuan-tuan? Bagi suami ni separuh daripada harta isteri kalau isteri itu tiada anak. Lam yakul lahunna walad. Tetapi kalau ada anak, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha. Nampak tak ada perkataan yusina? Kan yusina. Yusina ni apa? Dia mudhari' lah kan, sebab ada anita, alif nun ya, ya dan hujungnya ada nun. Ya, kita tahulah, kita belajar kalau mudhari' ya ada ya, hujungnya ada nun. Kan ada ya, hujungnya ada nun, ya. Ada ya, hujungnya ada nun, dan sebelum nun tu dia ada baris mati. Ya, maka kita kata apa? Maka kita kata dia ada melibatkan dhamir, hunna lah. Dia ada melibatkan dhamir hunna. Mereka semua perempuan ni melibatkan isteri. Okay, isteri. Jadi di sini kalau tuan-tuan ya di sini yusina ni asalnya apa? Yusina ni kita buangkan nun tu lah kan, contohnya sebab nun itu adalah tambahan. Kan nun itu adalah tambahan. Jadi kita kata nun tu kita buangkan, maka akan dapat UC, dan UC ini dia ada berkaitan apa? UC itu dia ada berkaitan dengan kata yang kedua. UC itu ada berkaitan kata kedua, iaitu kata akalnya adalah ausa. Okay, ausa. Jadi sedikit nak cerita sikitlah ya, pada tuan-tuan, Allah kata apa ya? Kalau isteri tu meninggal, suami dapat separuh harta isteri, 1/2 kalau tak ada anak.
kalau isteri tu ada anak, falakumur rubu'u. Saya nak kongsi sikit macam mana kita nak faham ar-rubu'u ni. Ar-rubu'u ni berapa? Ar-rubu'u ni berapa tuan-tuan? Dia melibatkan dengan numbers. Ada saya tunjuk, saya ambil waktu dalam lebih kurang 10 minit lagi lah ya. Tuan-tuan, lepas tu kita habis nak cerita nombor sikit. Okey. Nombor ni kalau tuan-tuan tengok dia ada 3 cara. Satu, kalau kita sebut 1, 2 tu lah, tapi apa-apa tuan-tuan kena faham tahu dia punya nombor biasa. Maksudnya macam 1 wahid, 2 tu isnan, 3 salas, 4 arba' sampai 10 asyar. Contohnya kita nak kata 3. Kita ambil contoh 3 lah. Okay, 3, kalau nak sebut 3, 3 muzakkar apa? Kita kata 3 muzakkar ni salas lah, salas. Kan salas. Nanti kita tunjuk contoh sebab Quran ni, jangan tuan-tuan tak perasan, Quran ni banyak tahu dia mention word relate dengan numbers. Banyak. Kalau cerita tentang macam faraid ke kan, cerita tentang apa-apa yang ada kaitan dengan numbers, jangan sebutlah, maksudnya ada mention word tu. Jadi 1 sampai 10 tu, kalau sebaiknya kita dah boleh tahulah kan apa nombor Arabik dia tu. Okay, ni muzakkar. Muannas dia apa? Tambah ta lah kan, salasah. 3. Macam mana tuan-tuan nak sebut ketiga, keempat, kelima, keenam? Kita pernah kongsikan sebelum ni. Macam mana? Saya kongsikan cara dia. Kalau tuan-tuan nak sebut, bezakan 3, ketiga, 3 lah. Ketiga tu benda tu ketiga. So macam nak sebut ketiga, keempat, kelima, bla 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 semua tu. Macam mana? Ambil nombor-nombor yang biasa tu. Wahid, isnan, salas, arba', khams, yang muzakkar. Ambil nombor-nombor muzakkar. Masukkan dalam pattern fa'il. Fa'il. Dia akan jadi ke. Nanti kita tunjuk dengan tuan-tuan. Okey, macam 3. Kan 3. Yang 3 adalah salas kan. Macam mana nak sebut ketiga? Ambil salas tu, masukkanlah bunyi fa'il. Fa'il dapat apa? Salis. Kan salis. Salis ni ketiga. Kita tunjuk nanti daripada korpus, tak ada masalah. Macam mana nak sebut 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Macam mana? Ambil nombor-nombor biasa tu, wahid, isnan, salas, arba' tu, tuan-tuan ambil. Masukkanlah bunyi apa? Masukkanlah bunyi fu'ul. Kalau orang yang biasa main dengan ilmu miras, dia akan nampaklah bentuk word tu. Fu'ul. Ambil nombor-nombor biasa. Contoh khams, 5. Fu'ul khumus. 1 per 5. Contoh dia. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya macam kita kata apa lagi? 7. Kan contoh 7 lah contohnya kan. Ya? Sabah kan. Kalau 1 per 7, subuh. Contoh je lah. Ini kalau 1 per 3 macam mana tuan-tuan? 1 per 3. Tadi 3 apa? 3, Ustaz kata salas kan. 3, salas. So nak sebut 1 per masukkan bunyi fu'ul. Sulus. Sulus tu 1 per 3. Saya sulus. Saya tunjuk dengan tuan-tuannya. Tadi 3 apa? Salas kan? Okey, kita paparkan kejap daripada ni. Okay, saya tunjuk dengan tuan-tuan last ya kat sini. 3 ya. Salas tu 3 lah. Salas tu 3. Standard kan? Ketiga apa tuan-tuan? Ketiga, saya kata ambil nombor biasa. Kalau nak sebut ketiga, keempat, ambil nombor biasa yang muzakkar, masukkan kepada bunyi fa'il. Ketiga apa? Salis kan ketiga. Ketiga salis ni tuan-tuan tengok dalam korpus Quran dia tunjuk. Sonoknya kalau tunjuk korpus Quran kita nampak sikit lah. Nampak tak? Kalau salis, nampak tak? Third kan ketiga. Salis, fa'il. Ambil nombor bunyi fa'il ke. Kalau 1 per tadi macam mana? 1 per. Ambil nombor, masuk bunyi apa? Fu'ul, khumus, sudus. Ketiga, 1 per tadi apa? 3 salas, 1 per 3 masukkan bunyi fu'ul, sulus. Tuan-tuan tengoknya kalau type sulus. Dia keluar apa? Dia sulus. Nampak tak? Sulus. 1
1/3. Nampak tak? Thuluth. Thuluth. 1/3. 1/3 thuluth. 1/3. 1/3. Itu cara dia. Ni tuan-tuan, apa Ustaz bincang nombor pula? Ni robok. Robok berapa? Robok. Robok berapa tuan-tuan? Kalau yang 4 biasa apa? Arba'. Betul. Arba'ah. Kalau keempat apa? Masukkan bunyi fa'il, rabi'. Kalau bunyi nombor tu fu'ul, yang fu'ul dia punya bunyi fu'ul itu melibatkan apa? 1 per. Rubuknya apa? 1/4. 1/4. Tu cara dia. Sikitlah nak kongsi dengan tuan-tuan biar ada yang dapat kita nampak nombor tu pun ada cara sebenarnya. Nak menyebut puluh lain. Puluh tambahkan una, ina macam itulah kan. Salasuna, salasina. Dia banyaklah sebenarnya kaedah tu kita boleh nampak daripada penggunaan khas dalam bahasa Arab itulah macam mana kan kita boleh nampak cara dia. Okey. Ini tuan-tuan nampak apa di sini? Allah kata kalau isteri tu isteri yang meninggal tu ada anak, maka suami akan dapat 1/4 daripada apa yang ditinggalkan, tarokna. Itu pun apa? Itu pun akan dapat selepas selesainya hutang isteri tu ya. Selepas selesainya apa? Wasiat. Min ba'di wasiyatin. Selepas selesainya wasiat. Ya, yusina. Ya, yusina. Yusina yang mereka buat. Yang mereka buat. Nampak tak kenapa digunakan yusina? Ustaz, sebab yusina ni asalnya yusi kan, akarnya ausa. Sebab kita faham, sebab kalau gunakan perkataan yang yusina akarnya ausa, maka ausa itu yang kedua, dia lebih kepada perkara berkaitan harta. Kan harta, ya, benda macam itulah. Itu sebab digunakan yusina. Sebab cerita tentang harta. Kan harta isteri, harta peninggalan suami, macam tu. Okey. Jadi tuan-tuan jelasnya di situ. Jadi saya kira cukuplah dulu untuk setakat tu. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita akan sambung lagi dengan tuan-tuan untuk perbincangan yang berikutnya. Jadi moga-moga ada manfaat kepada ibu ayah. Kalau tak ada apa-apa lagi kita akhirilah kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Al-insan la fi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz. Terima kasih Ustaz.